kawan-kawan sekalian. Hari ini saya bersama kawan-kawan sekelas saya daripada kelas K15 kumpulan yang kedua akan berforum mengenai konsep akidah. Pertama kali, eloklah jika saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi Nur Nabila Atira Abdullah sebagai moderator pada hari ini. Panel pertama kita pada hari ini iaitu Ustaz Faizrul Alim bin Bakri, disusuli dengan panel yang kedua iaitu Ustazah Nur Akilah binti Muhammad Yasir. Manakala panel ketiga pula Ustazah Nurain Suhaila binti Hisham, dan yang terakhir adalah Ustazah Nurzidah binti Mad Ainal. Baiklah, tanpa membuang masa, saya akan menerangkan terlebih dahulu definisi akidah daripada segi bahasa. Dari sudut bahasa, perkataan akidah dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar aqada yang bermaksud ikat. Dari kata ini lahirnya perkataan al-aqd yang membawa maksud hukum perjanjian dan pemastian seperti akad sumpah, akad nikah dan juga akad jual beli. Akidah yang berasal dari kata kerja aqada yakidu juga membawa maksud ikatan atau simpulan yang kuat dan teguh seperti tali. Dalam Al-Quran tidak terdapat perkataan akidah, namun perkataan dasarnya iaitu aqada telah disebut sebanyak 7 kali dalam 5 surah berlainan. Antaranya ialah Surah Al-Ma'idah ayat 1, Surah Al-Nisa ayat ke-33. Baiklah, itu saja perkongsian saya pada hari ini. Sekarang saya persilakan Ustaz Faizrul untuk menerangkan lebih lanjut tentang definisi akidah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Moderator kerana telah memberi peluang kepada saya untuk berbicara dalam sesi forum kita pada kali ini. Baik, saya akan menjelaskan mengenai definisi akidah dari sudut istilah. Akidah dari sudut istilah ialah kepercayaan yang pasti dan keputusan yang utama tidak bercampur dengan syak atau keraguan terhadap seseorang yang berakidah, sama ada akidah yang betul atau sebaliknya. Akidah Islam ialah kepercayaan dan keyakinan terhadap Allah sebagai Rabb dan Ilah, serta beriman dengan nama-namanya dan juga segala sifat-sifatnya, juga beriman dengan adanya malaikat, para rasul, kitab-kitab, hari akhirat, dan juga beriman kepada takdir Allah, sama ada yang baik atau yang buruk, termasuk juga segala apa yang datang daripada Allah. Seterusnya, akidah juga boleh didefinisikan sebagai patuh dan taat pada ajaran dan petunjuknya. Oleh itu, akidah Islam ialah kepercayaan dan keyakinan terhadap Allah dan Rasulnya, serta apa yang dibawakan oleh Rasul dan dilaksanakan dalam kehidupan. Sekian saja definisi akidah yang dapat saya jelaskan. Saya serahkan semula kepada Puan Moderator. Terima kasih atas penerangan yang cukup ringkas tapi mudah difahami tadi. Sekarang saya mempersilakan Ustazah Akilah untuk menerangkan sumber akidah. Dipersilakan. Terima kasih Cik Moderator. Akidah Islamiah adalah satu perkara yang bersifat tauqifiyah, iaitu akidah yang berdasarkan kitabullah dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi, terdapat dua sumber akidah Islam, iaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuan diturunkan Al-Quran adalah untuk dijadikan sebagai pedoman umat Islam dalam menata kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam Al-Quran terdapat banyak petunjuk-petunjuk, keterangan, konsep baik yang bersifat terinci, tersurat maupun yang tersirat, serta bersifat global dalam pelbagai persoalan dan bidang kehidupan manusia. Apa yang ada di dalam Al-Quran adalah benar.
Oleh itu, sepatutnya kita sebagai umat Islam harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Seterusnya, sumber akidah yang kedua adalah hadis. Menurut bahasa, hadis merupakan sesuatu yang baru, yang menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Menurut istilah syarak, adalah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, ataupun pengakuan. Hadis terbahagi kepada 3, iaitu hadis filyah, iaitu berdasarkan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ialah hadis qauliyah, iaitu berdasarkan ucapan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga ialah hadis taqririyah, iaitu berdasarkan perbuatan sebahagian para sahabat Nabi. Apa yang telah ditetapkan di Al-Quran dan hadis adalah benar dan wajib bagi umat Islam menetapkannya sebagai akidah. Dengan menetapkan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, insya-Allah kita akan sentiasa dilindungi olehnya dan mendapat keberkatan. Sekian saja daripada saya. Kembali kepada Cik Moderator. Baiklah, begitu nampaknya antara sumber akidah kita semua. Tapi dalam kita berakidah, semestinya ada perbahasan, ulasan-ulasan yang perlu dibincangkan dalam hal ini. Baiklah, dengan itu saya meneruskan dengan mempersilakan Ustazah Ain untuk menerangkan kepada kita metodologi perbahasan ilmu akidah. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih Puan Moderator. Metodologi perbahasan ilmu akidah. Bila cakap tentang ilmu akidah ni, ada beberapa ilmu yang patut dipelajari, antaranya ilmu tauhid. Tauhid ni maksud dia mempelajari tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam tauhid tu ada 3 serangkai. Yang pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ni dia mengakui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah pencipta bagi segala sesuatu dan tidak ada dua pencipta sebandingnya dari segi sifat dan juga perbuatan. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 258. Apakah kamu tidak memerhatikan orang yang membantah Ibrahim tentang Tuhannya kerana Allah telah memberi kepada orang itu pemerintahan? Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan, orang itu berkata, aku dapat menghidupkan dan mematikan. Lalu Ibrahim menjawab, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Lalu terdiamlah orang kafir itu dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang zalim. Seterusnya, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ni maksud dia beriktikad bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak dan patut dipatuhi, disembah dan juga dicintai. Maksudnya kalau kita beriman dengan tauhid uluhiyah ni, kita menolak segala-galanya selain Allah. Okey. Yang terakhir, tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat ni dia mempercayai nama-nama Allah serta sifat-sifatnya yang agung, mengikut apa yang telah disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah SAW. Antaranya dalam firman Allah yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, serulah nama Allah atau nama Ar-Rahman yang mana saja kamu serukan daripada kedua-dua nama itu adalah baik belaka, kerana Allah mempunyai banyak nama serta mulia. Surah Isra ayat 110. Okey. Daripada yang ketiga tauhid itu, apa yang dapat saya simpulkan, ilmu tauhid ini telah menjadikan sebuah asas keimanan, sebab tiga-tiga tauhid itu dia menentukan beberapa asas utama untuk menentukan kehidupan manusia. Antaranya ikhlas beribadat hanya kerana Allah dan juga mematuhi segala peraturan dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka begitulah akhirnya perbahasan mengenai ilmu akidah. Mengapa penting kita mempunyai akidah? Kita teruskan lagi dengan meminta pandangan daripada Ustazah Norzidah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kerana memberikan saya peluang untuk menyertai forum pada hari ini. Akidah dikira sebagai asas kepada Islam. Akidah juga merupakan teras kepada kehidupan seseorang. Jika akidah terpesong, maka runtuhlah pegangan Islam seseorang itu. Setelah kita memahami asas dan konsep akidah, barulah kita sedar akan kepentingannya. Akidah penting untuk menjadi benteng dan pelindung kepada seseorang daripada melakukan perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, perbuatan jenayah, gejala sosial dan sebagainya. Hal ini kerana orang yang mempunyai akidah yang kukuh ialah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman peka dalam menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan sentiasa mengingati Allah dalam setiap gerak kerja mereka. Justru orang yang mempunyai akidah yang kukuh akan terpelihara daripada melakukan perkara yang dimungkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, akidah juga penting untuk membentuk akhlak dan peribadi yang mulia. Hal ini kerana akidah yang tersemat di dalam diri seseorang akan menggerakkan seluruh anggota untuk menterjemahkan secara praktikal segala ajaran Islam yang diyakini benar. Hal ini juga kerana memiliki akidah yang kukuh mampu menghakis sifat-sifat buruk seperti sombong, riak dan ujub. Akidah juga mampu menanam sifat takwa, tawaduk, ikhlas, amanah serta segala sifat terpuji. Seterusnya, akidah juga penting untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, sama ada di dunia maupun di akhirat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 97 yang bermaksud, sesiapa yang beramal soleh dari lelaki ataupun perempuan sedang ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dalam kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan mereka pahala yang lebih daripada apa yang mereka kerjakan. Jelaslah bahawa orang yang memiliki akidah yang kukuh akan sentiasa memperolehi rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, akidah memainkan peranan yang sangat penting yang perlu dititik beratkan oleh setiap umat. Beringatlah, tanpa akidah, seseorang itu akan mudah terpesong dari agamanya. Bukan itu sahaja, dia akan menjadi anggota masyarakat yang tamak kerana mencintai dunia, pengecut kerana takutkan manusia, dan tidak amanah kerana tidak kenal dosa. Sekian itu sahaja daripada saya. Wallahualam, saya kembalikan kepada moderator. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Ustazah Norzidah. Nampaknya masa telah mencemburui kita. Maka apabila kita simpulkan ilmu akidah tersebut memang amat penting bagi diri kita, kerana ilmu akidah tu penting bagi menyemai kepribadian kita pada masa hadapan. Akhir sekali, saya sebagai moderator dan wakil kepada kumpulan forum ini ingin meminta maaf jika ada tersilap bahasa, kerana yang buruk itu datangnya dari Allah, tetapi khilaf saya sendiri, yang baik itu datang dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.